Sebab kita di Kuala Keting ni ramai. Contoh di Desa Dara tu ada beberapa puluh rumah ramai. Taman Orkid ada beberapa puluh rumah. Tapi bukan semua yang boleh hadir lagi di dalam majlis-majlis ilmu di masjid. Walaupun di tempat-tempat lain ataupun di taman-taman tersebut ada majlis ilmu yang dilaksanakan, tapi tak berapa ramai yang hadir. Tak macam kita tengok hari Jumaat, macam mana boleh ramai. Jadi tugas tuan-tuan nak sampaikan benda tu, ajak ramai-ramai. Kita nak beri selamat bumi Kuala Keting ini seluruhnya, mudah-mudahan daripada bala Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita adakan apa yang Allah Taala suruh, apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kiranya Allah Taala nak turunkan bala, kita sentiasa melaksanakan ibadat kepada Allah, Allah Taala tangguhkan bala tersebut. Jadi tuan-tuan, pada hari ini kita berada dalam bulan Sya'ban. Dan Sya'ban ini maknanya ialah pecah ataupun berbagai ibadah yang kita boleh buat dalam bulan Sya'ban. Sebab Nabi SAW sendiri melakukan ibadah yang banyak dalam bulan Sya'ban. Amalan-amalan sunat yang banyak dilakukan dalam bulan Sya'ban berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kita nak hampir kepada Ramadan. Semalam kita dah dapat ilmu bagaimana kita nak dekat kita dengan Ramadan. Maka kita kena bersedia untuk masuk sekolah Ramadan. Nak masuk sekolah dia kena buat apa? Beli baju sekolah, beli kasut sekolah, begitulah kata mudahnya. Tak beli kopiah lagi, kopiah macam kereta lah. Dia beli kopiah sebab nak mari Ramadan. Bersedia untuk berada dalam madrasah Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita cuba tingkatkan ibadah kita tu berbanding pada tahun lepas. Tahun lepas banyak mana kita boleh khatam Quran, tahun ni insya-Allah cuba lagi. Jangan kau kurang. Jadi kau kurang ni teruk. InsyaAllah tuan-tuan, kita kena berazam. Kita kena ada tekad untuk berada dalam bulan Ramadan akan datang ini dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba hakislah dalam diri kita nafsu makan, nafsu nak tidur, nafsu yang kurang daripada kita baca Quran dan sebagainya. Cubalah insya-Allah. Saya sendiri pun manusia macam tuan-tuan juga, boleh cakap je. Tetapi nak amal satu perkara yang susah. Mudah-mudahan kita bercakap ini, kita beri nasihat ini, sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis 6 perkara hak orang Islam ke atas orang Islam. Salah satunya idza istansaha, apabila minta nasihat, fasah lahu, berilah nasihat. Tanggungjawab kita beri nasihat, bagi nasihat. Tak kira lah dekat siapa sekalipun, lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga kita, bagaimana kita nak beri nasihat supaya semua ahli
Jadi tuan-tuan, ada orang melawak lah. Ada kata kita nak baca surah Al-Fil ni surah gajah. Surah gajah tu besar. Jadi kita baca surah Al-Baqarah lah. Surah lembu kecil sikit. Dia dah ingat surah Al-Baqarah tu pendek, rupa-rupanya 2 juzuk lebih. Panjang tuan-tuan. Surah Al-Fil ni pendek ya. Surah Al-Fil gajah pun besar. Takkan nak baca surah Al-Baqarah yang kecil. Jadi orang melawak lagu tu kadang-kadang. Tak boleh kita melawak lagu tu tuan-tuan. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini ada sebab-sebab dia berpandukan kepada benda-benda yang berkaitan dengan binatang-binatang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, fa'tu bi suratin min mithlih, wa marilah, ditujukan kepada orang kafir musyrikin atau orang yang tidak menerima Al-Quranul Karim, supaya bawa mari boleh tak buat Quran macam Allah Ta'ala buat. Tuan-tuan tengok surah Al-Fil ini, belakang dia semua huruf lam. Tidak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ada lam belakang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ada lam di belakang. Bunyi lil tu. Wa arsala alaihim tayran ababil, tak terfikirkan benda tu bagaimana Allah Ta'ala buat, bukan Nabi buat. Tentu saja pun kalau kita fikir tuan-tuan, oh hebatnya Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala boleh susun huruf ataupun bahasa Arab tadi tu di belakangnya surah-surah lam-lam. Ini kekuatan Al-Quran ataupun mukjizat Al-Quran berbanding kepada syair-syair Arab pada ketika itu. Arab pun buat syair. Syair ni memuji sesuatu benda ataupun nak memperkukuhkan sesuatu benda, dia buat dengan syair. Syair ni dia lebih kurang macam tu lah. Di belakang dia ada huruf yang sama dan memberi pukau kepada orang yang mendengar. Tetapi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah lebih hebat daripada syair-syair Arab tersebut. Bahkan orang Arab yang tak terima kepada Al-Quran kata ini sihir yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia buat reka sendiri. Hikmahnya Nabi SAW tak pandai menulis, tak pandai membaca. Betul. Kalaulah Nabi ni cerdik, pandai tulis apa semua, kemungkinan Al-Quran ini dia tulis. Itu hikmah. Maka kita tengok dalam surah Al-Fil. Surah ini dinamakan surah Al-Fil kerana dimulakan dengan perbincangan mengenai kisah Al-Fil, iaitulah gajah yang bermaksud dalam ayat yang pertama, tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhan telah melakukan kepada angkatan tentera yang bergajah. Sejarah ringkas daripada surah Al-Fil ini yang kita maklumi bersama bahawa seorang raja yang bernama Abraham, seorang raja yang bernama Abraham bin As-Sabbah Al-Ashram, iaitu nenek kepada tuan kepada Raja Najasyi yang berada di Habsyah. Mereka ni orang jenis kulit hitam ni. Mereka ni mari daripada Yaman. Dan Abraham ini nak berusaha nak meruntuhkan Kaabah sebelum kelahiran Nabi SAW. Nak runtuhkan Kaabah sebab apa? Sebab orang-orang Arab pada ketika tu, mereka ni bila berniaga di Syam dengan di Yaman, dan mereka patah balik ke Mekah untuk mengerjakan haji yang dibawa daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi Kaabah ini satu tempat yang, Mekah ini satu tempat yang padang pasir, yang bukit buka, tak ada apa tuan-tuan. Pokok kayu pun tak ada. Kalau tuan-tuan dah sampai tengok kan, hari ni keliling bukit bangunan, tak ada buah kayu, tak ada manfaat apa di situ. Tetapi Allah Ta'ala muliakan Makkah, orang sentiasa hadir ke Makkatul
Islam itu, ataupun tentang kemuliaan yang Allah Ta'ala jaga Makkahul Mukarramah ini. Jadi Abrahah ini dia membina sebuah gereja. Dia membina sebuah gereja di Yaman. Jadi orang-orang Islam, apa orang kaum musyrikin Mekah ni, mereka musim panas akan ke Yaman untuk membeli barang dan sebagainya, berjual barang dan sebagainya. Kemudian musim sejuk akan pergi ke Syam, yang di Suriah. Jadi perdagangan mereka itu berulang-alik pada tempat tersebut. Ada seorang hamba Allah yang nama dia yang berasal daripada Bani Kinanah. Apabila dia duduk di Yaman itu, dia bangun malam, dia pergi berak dalam gereja. Ini yang bahasa tipu berak kepada Abraham. Dia pergi berak dalam gereja yang dibina oleh Abraham tadi, yang menyebabkan dia rasa marah kepada orang Mekah daripada Bani Kinanah tadi. Tetapi itu sikit je yang sebenarnya menjadi sebab musabab kepada dia untuk nak meruntuhkan Kaabah. Awal lagi duk plan dah nak pergi untuk Kaabah ni. Tiba bila jadi macam tu, dia ambil sebab tu lah. Apabila jadi macam tu, tuan-tuan, tentera bergajah ni yang diketuai oleh Abraham ni, mereka ni pun marilah nak serang Kaabah. Dan mereka menyediakan beberapa ekor atau beberapa tentera daripada mereka ini dengan bawa gajah sebanyak 12 ekor gajah. Tentera tadi tu naik gajah, dan ada pendapat yang lain mengatakan 1000 ekor gajah. Tuan-tuan fikir tak belah-belah negara Yaman, Arab ni ada gajah? Ada tak? Ingat tu ada buta saja. Gajah pun ada. Belah-belah negara Yaman tu. Tujuannya nak beri orang-orang Mekah ni rasa gerun. Sebab mari dengan 1000 ekor gajah ni. Naik gajah bukan naik kuda. Bila naik gajah ni nampak besar sikit lah. Nak bagi rasa gerun kepada orang kota Mekah. Jadi Abraham ni bila naik gajah sampai di kota Mekah, dia rampas beberapa ekor unta daripada Abu Muttalib bin Hashim, iaitulah tuan kepada Nabi SAW. Dia sebelum nak pergi serang tu, dia ambil dulu rampas sebanyak 200 ekor unta yang milik kepada Abdul Muttalib. Jadi dah rampas tadi ni pegang sah. Abraham ni telah utuskan seorang yang bernama Hunata Al-Humairi ke Mekah untuk berbincang dengan Abdul Muttalib. Bila dia pergi kepada Abdul Muttalib ini, dia kata, kami ni bukan yang datang untuk menyerang kamu ataupun menyerang kota Mekah, tetapi kami mari ni nak runtuhkan Kaabah, bukan nak main serang. Bila tahu lagu tu, orang-orang Mekah ni jadi takut, mereka lari duduk di sebuah bukit, duduk di belakang bukit, takut. Cuma yang dihantar oleh Abraham tadi supaya buat perdamaian ataupun sembang dan sebagainya, mereka kata kami main ni nak runtuhkan Kaabah. Sebab Kaabah ni lah sebagai tempat orang duk buat tawaf dan sebagainya. Jadi Abraham rasa benci kepada benda tersebut. Jadi dia kata, kalau hampa nak main runtuh ke, hampa nak buat apa, Abdul Muttalib kata, kalau nak buat apa sekalipun serahlah kepada kamu. Aku bukannya kepada penjaga kepada Kaabah ini. Yang menjaga Kaabah ini demi Allah, Tuhan semesta alam. Dia bukan Tuhan yang jaga. Sebab sebelum kelahiran Nabi SAW, syariat daripada Nabi Ibrahim ini sentiasa berjalan, iaitu mengerjakan haji pada masa
unta je. Lalu Abraham hantar balik unta. Bila nak serang ni tuan-tuan, bila Abu Talib ni balik ke kota Mekah, dia duduk depan Kaabah itu, dia pegang dan dia berdoa kepada Allah supaya selamatkan kota Mekah ini daripada serangan tentera Abraham. Bila sampai balik dia tuan-tuan, Abraham ni ramai-ramai nak serang ni, nak untukkan Kaabah, maka dia berpaling, suruh gajah tu pergi dulu. Gajah besar kan, bolehlah untuk Kaabah. Gajah ni tak mau pergi tuan-tuan. Tu binatang. Binatang tu tak mau pergi sebab dia tahu benda ni adalah satu kejahatan, satu keburukan yang disuruh oleh Abraham, dan dia tidak memberi kebaikan kepada dia. Binatang tadi tak mau pergi. Kalau arahkan binatang tu nak balik ke Yaman, semua bakal nak balik. Gajah tadi. Kalau arahkan untuk ke kota Kaabah, dia pun tak mau. Duduk tunggu. Bila jadi macam tu tuan-tuan, mukjizat yang sebelum datangnya Nabi SAW, tengok berapa puluh ribu ekor daripada burung yang disebut dalam Quran dalam surah Al-Fil ini ababil. Burung-burung tadi tu hitam yang kecil-kecil lah, bukan besar pun, macam burung layang-layang lah, lebih kurang. Bawa seketul batu dan lempar kepada tentera Abraham. Jadi dia pun pakat lari balik tuan-tuan. Pakat lari tu tak ada nak sampai di rumah. Habis semuanya mati dengan sebab kena ketul batu tadi tu, luruh habis anggota badan mereka dengan sebab kena batu itu. Takkan dulu kena tembak pada batu kan. Tuan-tuan tengok tak orang yang serang di Palestin ni, dia pakai apa? Pakai senjata atau pakai batu? Pakai batu kan. Tu pun boleh bagi tentera Israel lari tu. Lebih tu batu kan. Lepas tu minyak dalam botol, lambung pergi jadi bom. Tu orang Palestin duk diserang ini, tu senjata dia boleh menyebabkan orang Israel ni kan. Allah Ta'ala nak memperlihatkan kepada kita bagaimana tentera yang Allah Ta'ala hantar ni bukannya orang, binatang yang kecil, burung, bawa batu mudah hancur habis orang-orang tentera Abraham. Ini kisah yang berlaku dalam surah Al-Fil. Ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhanmu telah lakukan kepada angkatan tentera berkata. Itu makna dia. Allah Ta'ala beri dalam bentuk istifham, tanya, adakah kamu tak tahu apa yang berlaku kepada tentera Abraham? Suruh kita tengok balik sejarah tu. Allah Ta'ala beri ataupun menghina, meruntuhkan tentera Abraham ni dengan apa? Suruh tengok. Dan kita banding pula hari ni, bagaimana orang yang nak menyesatkan umat Islam, nak meruntuhkan Islam, bagaimana? Takkanlah Allah Ta'ala tengok saja. So kita bincang dulu. Walaupun kita ni tak terpilih untuk menegakkan agama Allah, tetapi Allah Ta'ala pilih orang lain sebab kita tak tahu. Tak mustahil orang yang nak menegakkan Islam itu daripada keturunan ataupun bangsa Cina ataupun bangsa India dan sebagainya, bukan bangsa Melayu contohnya. Tak mustahil. Mungkin orang lain akan ambil alih untuk tegakkan Islam sebab Allah Ta'ala tak akan putuskan ataupun menjatuhkan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Cahaya tu yang dimaksudkan di sini ialah agama Islam.
agama Islam ini sebagai cahaya yang menyeluruh, yang menyuluh umat Islam pada hari ini, bumi pada hari ini. Tetapi mereka sendiri nak memadamkan agama Allah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan sebab mereka bercakap demikian Islam tak relevan ke, Islam lebuni hukum Allah tak boleh buat dah. Mereka cakap buat undang-undang daripada kita sendiri, tak guna undang-undang daripada Allah, iaitu yang diturunkan daripada Al-Quran itu sendiri. Mereka nak tutup ataupun nak memadamkan cahaya Allah. Tetapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah sentiasa menyempurnakan cahayanya. Islam ni tuan-tuan, kalaulah kita sekat, dia akan ikut dia. Supaya cuba sekat dia boleh hidup. Air itu sebagai tentera Allah. Kalaulah banyak jadi banjir, jadi boh kita, banyak sangat melimpah nak sekat, tak boleh sekat. Dia akan cari jalan juga untuk dia pergi. Begitu juga Islam. Orang nak sekat, orang kata apa pun, sekiranya kita sendiri sebagai orang Islam untuk beribadah, untuk sembahyang ni, tiba-tiba tak mau untuk mengangkat darjat agama Allah, Allah Ta'ala akan tukar balik. Tak mustahil orang asli Legong pandai Islam, dia pula buat Islam. Kita bagus ni, duk jadi orang Melayu ni, jadi lagu lain. Tak mustahil benda tu. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala akan sempurnakan Islam sampai hari kiamat. Kita ni sebagai orang yang bawa Islam, mari jemaah buat dakwah, buat majlis ilmu, supaya anak-anak kita tengok esok mereka nak buat pula. Betul tak tuan? Kalau kita tak mula hari ni, siapa yang nak sambung benda tu? Tuan-tuan depan saya ni sekali dengan saya akan mati. Semua akan mati. Lepas tu siapa yang nak sambung? Kalaulah tak ada penyambungan daripada orang yang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sendirilah yang akan mendidik anak tuan-tuan supaya jadi orang yang menyambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni yang penting dalam diri kita. Kalau kita tak ada untuk menggerakkan benda tu, orang hari ni tak boleh tengok dah benda apa yang kita buat. Sekiranya mereka buat, kita buat, esok dulu 20 tahun akan datang, orang ni akan sebut, oh mereka ni lah yang buat masjid ni. Ini orang tak buat hari masjid. Kalau buat esok mereka sebut nama kita. Contoh lah, tengok nama senarai ni, orang imam-imam yang membina masjid Kuala Ketik. Contohnya macam tu lah. Itu yang diceritakan kepada kita. Ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhan telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka sendiri. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhan telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugikan dan memusnahkan mereka sendiri. Orang yang nak meruntuhkan kota Kaabah, sebab kota Kaabah ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa yang boleh runtuh. Sebab kemuliaan yang diberikan, keberkatan yang diberikan kepada kota Kaabah. Tuan-tuan rasa seronok tak kalau kita boleh ziarah tak? Pergi sekali, tuan-tuan balik akan rasa sekali lagi kalau boleh tak? Sebab kemuliaan dan keberkatan kota Kaabah tu, kalau ikutlah tuan-tuan, kan ada apa dia tu di Mekah? Gunung ganang gitu, gunung pun batu, bukannya bukit macam kita ni ada pokok kayu, tak ada apa. Tapi Allah Ta'ala muliakan Kaabah. Siapa yang pergi dan dia rasa rindu kepada Kaabah tersebut, asal itu pasal seronok tengok. Lebih-lebih lagi duduk depan Kaabah, sampai tu tuan-tuan,
Nabawi pun dia akan jadi macam Allahu Akbar. Allah Ta'ala pilih aku duduk depan Kaabah yang mulia, yang dibina oleh datuk nenek kita baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai hari ini masih kekal. Tuan-tuan, kita kena usaha, kena ada niat dalam diri kita untuk nak pergi melihat kota Kaabah. Siapa yang tak pergi kat tangan? Ada tak pergi? Kesian, nak cari duit. Usahalah tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh tengok kota Kaabah. Kalau tengok dalam TV ni, duduk depan mata, puluhan ribu yang Allah Ta'ala jaga kota Kaabah tersebut. Ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan. Bila mana orang Abraham tadi nak serang Kaabah, Allah Ta'ala hantar burung. Wa arsala alaihim tayran ababil, bawa peti batu lempar kepada orang-orang Abraham, mati. Abraham sendiri pun kena. Bila dia patah balik tu, kena tangan-tangan dia semua ni, daging ni luruh ni. Bila sampai di Sana'a, iaitu di satu tempat di Yaman, maka dia mati dalam keadaan hina di Yaman. Tuan-tuan, orang nak buat jahat kat Islam ni, kita jangan kata apa, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Anak buat apa pun, biar dia buat. Kita ni boleh beri nasihatnya, jangan. Kalau anak runtuhkan satu-satu masjid ke, nak buat apa pun hambat. Tunggu. Ini rumah Allah. Ada orang runtuh masjid lah. Buat masjid, dia runtuh. Heran. Berlaku di mana? Di Terengganu. Tuan-tuan tengok dah video klip tu. Jahat apa? Itu manusia. Kalau kita ni, kita terima tak orang nak runtuh masjid? Tak terima kan? Mereka buat my brother ni, hak net brother, bawa brother tu teriak, tak mau buat. Tapi dia terpaksa, dia buat juga. Kemudian orang kampung pekat turun berdamai, tak payah buat, tak payah runtuh. Orang kampung pun terima lah, mereka tak mau runtuh dah. Tapi orang-orang balik ni, mereka ini jahat. Orang kampung balik, mereka runtuh masjid tu. Habis. Orang kampung main tengok habis dah, pakat teriak lah, ya Allah. Ini manusia yang hidup akhir zaman ni macam tu juga. Nasib baiklah Allah Ta'ala tak hantar burung tu. Kalau Allah Ta'ala hantar burung ke, hantar apa tu, habis dah. Sekali orang yang buat berosa kan, orang yang suruh buat kan, akan mati dalam keadaan hina. Tapi Allah Ta'ala tangguhkan. Nak tunggu hari kiamat. Sebab apa? Kemuliaan daripada Nabi SAW. Nabi suruh tangguh azab kepada umat. Ini manusia yang tak reti Melayu lah, tak reti agama. Dia tak boleh fikir masjid ni lagu mana rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, masjid ni hantar benda ni, kalau kita nak pergi letak tempat lain, tak boleh. Kalau orang wakaf, boleh tak? Ni, hantar benda atap ke apa semua, nak buat pergi dapur di surau. Sebab hantar wakaf ini mesti dia berkekalan dan tak boleh guna tempat lain sampai dia habis je. Ingat senang lah ni orang untuk tu. Duit orang bina masjid itu bukannya duit siapa-siapa, duit orang. Tiba-tiba main untuk teruklah, tunggu azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Min sijil itu jenis batu yang keras, yang kena tentera Abraham tadi bukan takat luka ya, luruh habis daging-daging dan daging mereka.
ini batu itu besar yang kecil je, kecil je. Yang seperti kacang putih. Burung ni kan besar mana, takkan dia nak bawa batu besar. Macam kecil tu, batu tu macam kacang. Siapa-siapa yang terkena kepada batu tu, habis. Tubuh mereka telah hancur. Dan ada juga yang menjadi seperti penyakit cacar ataupun campak yang menyebabkan mereka meninggal dunia. Mula kena ada yang tak mati, demam, campak dan sebagainya, dengan sebab kena batu tadi tu, last sekali mati. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis yang bermaksud ketika Rasulullah SAW sampai ke dataran Taniah dalam perang Hudaibiyah, iaitu tempat persiapan baginda berkhemah menghadapi tentera Quraisy, unta beliau tertunduk. Bila dimarah supaya untuk bangun, unta tersebut dengan tak mau bangun. Sahabat berkata, unta qaswa ini mula buang tabiat dia. Mungkin datanglah suruh bangun, tak mau bangun tak. Rasulullah menjawab, bukan dengan sebab tabiat tadi, tetapi dengan sebab ia digalang oleh yang pernah menggalang gajah pada masa dahulu. Kemudian baginda berkata, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya, kalau orang-orang Quraisy menganjurkan suatu kejahatan senjata di mana mereka bersedia menghormati syiar Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan terima cadangan itu. Kemudian baginda suruh unta Qaswa itu bangun, lalu unta itu bangun. Dengan sebab apa? Pernah berlaku pada zaman dahulu ni tempat tersebut yang menyebabkan unta tadi pun jadi lebih tunggu, tak mau pergi dalam satu peperangan tadi. Nak tunjuk kepada kita pengalaman ataupun sejarah-sejarah dahulu, dia akan berkait rapat pada hari ini. Manakala dalam Sahih Bukhari yang lain yang disebut Nabi SAW sebut dalam pembukaan kota Mekah, Inna Allah habasa an makatil fil wa sallata alaiha rasulihi wal mu'minin wa innahu qad adat ahurmataha al-yawm ka hurmatiha bil ams ala fayuballigh asyahid al-ghaib. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghalang gajah-gajah daripada memasuki kota Mekah, dan Allah memberikan mandat kuasa kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah mengembalikan semula status kemuliaan dan kedaulatan Mekah pada hari ini seperti mana yang dinikmati pada masa lalu. Oleh itu orang-orang yang hadir perlu memberitahu kepada orang yang tidak hadir. Nabi SAW cerita, beginilah keadaan dia. Hari itu orang nak mari runtuhkan kota Kaabah, dan pada hari ini kita telah membuka kota Mekah dan mengembalikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini tuan-tuan, seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, jadikanlah kota Mekah ini sebagai bumi yang baik, bumi yang mulia. Benda apa yang Allah Ta'ala tak ada, Allah tidak ada di Mekah, hari ini ada kita. Kemuliaan dan keberkatan, segala jenis makanan semua ada di Mekah. Sedangkan Mekah itu pada hakikatnya tak ada. Kita pergi petai pun dah. Petai pun dah. Cari tak ada. Tuan-tuan carilah benda apa yang tak ada di Mekah, semuanya. Tak usah ada bawa petai kan, diri kan di Mekah. Tak jangan pergi cari di sana ada. Allah Ta'ala muliakan Mekah ini, benda apa semua dibawa masuk ke Mekah sebagai kemuliaan kepada kota Mekah. Dan orang-orang kaum musyrikin Quraisy ini, berketurunan Arab ini, mereka ini diberi pilihan oleh Allah supaya menjaga kota Mekah. Sampai hari ini keturunan Arab Quraisy itu menjaga pintu Kaabah dan memelihara Kaabah pada hari ini. Sebab itulah mereka ini berbangga dengan bangsa mereka. Dan Nabi SAW sendiri pun datang daripada keturunan Quraisy,
Walid bin Hashim. Keturunan mereka ini keturunan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pedoman daripada surah ini, ayat satu lagi, faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan oleh ulat. Allah Ta'ala hina mereka ni yang nak serang Kaabah ni, hancur berkecai seperti ulat makan daun. Ini pengajaran yang ditunjukkan kepada kita ni. Bila kita baca surah ni, kita ingat satu-satu yang Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah dalam peperangan di antara tentera Abraham tersebut. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW, tetapi memberi maksud ataupun memberi pengajaran kepada semua umat Islam yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Sekiranya kita ditolak Islam, tak mau kepada Islam, orang lain akan bawa Islam. Sekiranya kita ada usaha, ada niat untuk menjatuhkan Islam, maka Allah Ta'ala akan hina orang tu dengan sehina-hina. Jangan. Orang nak buat majlis ilmu, tu pun ada orang kata, buat tak buat di masjid, buat di tersebar. Orang kata macam-macam, payahlah pun, nak berhenti pun tak boleh. Biasalah, buat sikit dah, pergi sana luar sikit. Di masjid apa tak mau main, kita buat di tersebar. Tubuh tak boleh mari juga. Ada manusia-manusia yang tak suka kepada agama Allah. Ni buat di masjid ada kuliah, tak boleh mari juga. Apa sebab dia? Nak dia beri alasan apa? Mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang-orang macam tu. Inilah bila kita tengok, kita dengar dia cakap macam tu, ni confirm orang munafik. Depan kita dia berlakon warak dan sebagainya, tetapi di belakang kita dia kata macam-macam. Yang keduanya, kemusnahan tentera Abraham membuktikan kekuasaan Allah dan keilmuan dan kebijaksanaan Allah, untuk membuktikan kemuliaan Nabi SAW, kerana mukjizat boleh didahului daripada zaman Nabi SAW. Kita duk ingat pada zaman Nabi ia ada mukjizat, tetapi sebelum kelahiran Nabi SAW, Allah Ta'ala tunjuk secara hebatnya kekuasaannya tentang mukjizat daripada golongan-golongan yang hidup pada masa tu. Walaupun mereka ni tak boleh nak tahan muka lah. Abu Muttalib ni lari, mereka tak ramai lah, nak sekat daripada berlakunya peperangan tersebut. Tetapi Abu Muttalib serah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala jaga kota Mekah. Yang ketiganya, peristiwa itu juga menunjukkan penghormatan Allah terhadap Kaabah dan kurniaan kepada orang-orang Quraisy dengan mempertahankan mereka daripada ancaman musuh. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan segera kepada mereka untuk beriman dengan risalah Nabi SAW. Bila Nabi telah dilahirkan, Nabi nak berdakwah, Nabi ada satu hujah kepada orang Quraisy. Tak adakah kamu ataupun tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Ta'ala memelihara Kaabah ini daripada serangan Abraham? Nak dakwah kepada orang Quraisy pada masa tu, maka Nabi sebagai satu hujah boleh cerita dekat orang Quraisy pada masa tu. Ini satu hujah kepada Nabi SAW. Yang keenamnya, Ibnu Mas'ud berkata, setelah burung menghujani tentera berkenaan dengan
mengutuskan angin supaya anak-anak batu itu sesama sendiri dengan kuatnya sehingga kena kepada tentera-tentera Abraha tadi. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripadanya kecuali seorang lelaki yang daripada Bani Kindah, yang dia berkata, sesungguhnya kalaulah anda melihat, tapi anda memang tidak melihat di dataran Gurun Mas itu apa yang kami alami, nescaya anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan burung-burung laksana awan hitam yang gelap mengerumi kami sepanjang malam menghujani kami, mengajak kepada kebenaran. Balingan burung itu telah terus menghujani orang-orang Habasyah bagaikan menuntut hutang yang lama. Walaupun dah habis dah tuan-tuan, Allah Ta'ala masih lagi teruskan kebinasaan kepada tentera-tentera Abraha tadi. Masih lagi teruskan benda-benda tu supaya mereka ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuhnya, Ibnu Ishaq berkata, setelah Allah mempertahankan Mekah daripada ancaman Raja Habsyah itu, semua masyarakat Arab mula menghormati orang-orang Quraisy. Mereka adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Allah berperang untuk mereka dan mereka diselamatkan daripada ancaman musuh. Itu adalah nikmat Allah yang terbesar diduniakan kepada kaum Arab pada ketika itu. Allah Ta'ala menyelamatkan kota Mekah dan kaum Arab, maka orang yang sentiasa berkunjung ke Mekah ini akan menyanjungi, menghormati orang-orang Arab pada ketika itu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, begitulah apa yang terkandung di dalam surah Al-Fil ini, yang mudah-mudahan tuan-tuan faham apa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita sebagai pengajaran dan pengetabaran supaya kita ini beriman kepada Allah. Walaupun kita ini tak mau bawa Islam, tak mau nak tegakkan agama Allah, Allah Ta'ala boleh ganti orang lain. Allah Ta'ala akan menjaga Islam ini sampai hari kiamat. Sebab itulah tuan-tuan, Islam ini berkembang seluruh dunia. Islam ini berkembang seluruh dunia dengan cepat berbanding kepada agama-agama Yahudi, agama Nasrani dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang memeluk agama Islam hanyalah dia ni sebagai Islam je, tetapi tidak memahami apa yang Allah Ta'ala nak daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita tengok pada hari ini orang kadang-kadang dia Islam, tetapi dia sanggup kata